Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sidang penonton ya? Saya mengharapkan sidang penonton yang bersama-sama saya pada malam ni berada dalam keadaan sehat fizikal dan mental ya. Lebih-lebih lagi dalam keadaan PKP yang masih lagi berterusan ya. Jadi malam ni sekali lagi bersama dengan saya Zuhar Azmi bin Ilyas ataupun Jurutera Pusaka ya, dalam kisah 9 suku malam. Ya, satu platform yang disediakan oleh pihak My Pusaka dalam berkongsi kisah suka dan duka urus pusaka dan perancangan pewarisan. Tolong like dan share. Kenapa? Sebab sesi 15 minit, sungguh pun hanya 15 minit sebenarnya ya, merupakan pengalaman yang dikongsikan oleh perunding-perunding My Pusaka selama 15 bulan. Ya. Jadi tolong like dan share dan kongsikan dengan seberapa ramai umat Islam di luar sana. Ini satu kerja dakwah insya-Allah ya. Dengan share saja anda telah membuat satu peranan yang begitu bermakna ya, dengan berkongsi dengan ramai umat Islam di luar sana ya. Dan kepada sidang penonton yang memang telah mengikuti kisah 9 suku malam ni, teruskan ya, istiqomah ya. Sebab apa? Sebab apabila anda mengikuti kisah 9 suku malam ni, sebenarnya anda menambah ilmu, satu ilmu yang tidak akan dapat ya, tidak didapati daripada buku-buku ataupun kuliah di universiti, tetapi adalah satu ilmu hasil daripada pengalaman perunding-perunding di My Pusaka ya. Tolong follow, like dan share. Terima kasih ya. Jadi pada malam ni saya akan kongsikan satu kisah berkenaan dengan pusaka isteri lama, hibah isteri baru. Ya, tajuk tu nampak trik, ada trik sikit ya, tapi insya-Allah sama-sama kita memahami apa yang akan saya sampaikan. Okey. Kisah ni bermula di mana saya daripada seorang klien saya ya, yang tinggal di Putrajaya. Ya, kami kerap berjumpa dan berbincang berkenaan dengan hasrat beliau untuk membuat hibah. Di mana hibah itu penerima hibah yang dihajati itu termasuklah suaminya dan juga anak-anaknya dan juga seorang anak angkat. Ya. Tapi itulah, klien ni dia memang orang kata bahasa mudahnya banyak cekadak. Ya, banyak cekadak ya. Dia tak suka berbincang dalam telefon ya. Dia kerap, you please come here lah and discuss with me, dia kata ya. Seremban Putrajaya bukan jauh pun. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi sampai 3 kali ya. Saya terpaksa berulang-alik Seremban ke Putrajaya ya. Tetapi janji Allah itu pasti ya, di setiap kesulitan adanya kemudahan ya. Sepanjang perbincangan dengan klien ni berkenaan dengan hasrat pembahagian harta hibahnya ya, beliau sentiasa ditemani oleh suaminya. Jadi apabila pada minggu ketiga tu suaminya membawa satu lagi file ya. Sebelum ni klien dah submit semua dah supporting dokumen berkaitan dengan harta-harta yang hendak dihibahkannya. Jadi pada minggu ketiga tu saya agak terkejut lah, ada lagi ke hartanya? Tetapi suaminya tu memaklumkan ya, dia kata dia ada satu kes di Mahkamah Tinggi, kes urus pusaka yang sedang dikendalikan oleh lawyer yang dilantiknya ya, tetapi beliau tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang lawyer itu sediakan. Dia kata banyak ada hidden cost. Maknanya ada kos tambahan dan tambah ya, dan lambat ya, proses tu berjalan dengan lambat. Sedangkan proses urus pusaka beliau dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Jadi daripada situ barulah saya faham ya, rupanya isteri ataupun klien yang nak membuat hibah ni merupakan isteri barunya setelah isterinya yang dahulu meninggal dunia. Maknanya suami kepada klien ni meminta pihak My Pusaka menguruskan harta pusaka arwah suaminya yang sedang dikendalikan oleh pihak lawyer. Okey, jadi
dengan lapang hati, dengan besar hati saya pun menerima lah ya. Jadi sama juga dengan isterinya yang begitu demanding ya, tak mau berbincang melalui telefon ya, kena berjumpa secara fizikal. Jadi minggu yang berikutnya saya datang lagi ke Putrajaya. Pada masa tu PKP 2.0, alhamdulillah My Pusaka dikategorikan sebagai essential service. Jadi kita dapat kebenaran surat MITI untuk bergerak ya. Jadi pada minggu berikutnya, setelah kes urus pusaka beliau kita kendalikan, kita dah keluarkan sebuah harga semua dan beliau berpuas hati dengan job scope yang kita cadangkan untuk menyelesaikan kes urus pusaka beliau ya. Minggu berikutnya saya datang, dia membawa satu lagi file. Alamak, saya cakap, ada lagi ke harta pusakanya? Banyak betul kan? Rupanya itu adalah harta beliau sendiri dan beliau bercadang untuk membuat hibah kepada isterinya yang baru ni dan juga kepada anak-anaknya ya. Jadi nampak tak sini? Macam saya cakap awal-awal tadi, di setiap kesulitan adanya kemudahan. Jika bermula daripada satu kes perancangan pewarisan iaitu hibah, saya telah diminta untuk mengendalikan dua lagi kes, iaitu kes urus pusaka dan juga kes hibah pasangan ni ya. Jadi kepada mana-mana perunding yang mengikuti siaran ini pesanan ikhlas daripada saya ya. Please treat all the prospect, all the client with respect. InsyaAllah peluang rezeki sentiasa terbuka di depan mata ya. Memang kita kena mengendalikan setiap prospek dan klien kita itu dengan cara yang profesional ya, insya-Allah, seperti mana etika yang diterapkan oleh pihak My Pusaka lah ya. Okey, jadi apa pengajaran yang dapat saya kongsikan pada malam ni? Okey, yang pertama ya, kepada semua sidang penonton yang berada di luar sana ya, yang berhajat untuk membuat perancangan pewarisan ataupun menyelesaikan kes-kes urus pusaka anda ya, sila datang kepada My Pusaka ya. Anda akan menerima layanan yang first class ya, kerana pihak perunding-perunding di My Pusaka semuanya telah dilatih ya, telah diterapkan dari segi etika dan profesionalisme untuk mengendalikan semua kes-kes perancangan pewarisan dan urus pusaka. Saya boleh memberi jaminan anda semua akan mendapat layanan yang first class ya, insya-Allah. Okey. Pengajaran yang kedua, daripada kisah yang saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan sebentar tadi ya, kita ada jelas kelihatan menunjukkan pihak My Pusaka ni ada satu solusi, pelbagai solusi yang lengkap dan komprehensif. Bermakna bukan sahaja untuk memenuhi hasrat tuan-tuan dan perempuan yang untuk membuat perancangan ya, kita masih hidup maka kita perlu membuat perancangan seperti pesanan, wasiat, hibah, amanah dan sebagainya. Dan juga pihak My Pusaka juga menyediakan perkhidmatan dan konsultasi untuk urus-urus pusaka atas harta-harta pusaka arwah ya. Itu dua job scope yang utama yang pihak My Pusaka kendalikan. Selain daripada itu juga pihak My Pusaka pun ada, kita partnership ya dengan RHB Trustee sebagai kita punya partner untuk solusi trust, iaitu melantik syarikat amanah. Maknanya kita ada pelbagai solution ya yang boleh dipilih oleh tuan-tuan dan perempuan ya, sama ada untuk melantik syarikat amanah ataupun menyediakan dokumen ya, kita memberi banyak pilihan. Dan juga kepada pemilik perniagaan, sama ada pemilikan tunggal ya ataupun partnership, pihak My Pusaka juga ada menyediakan solusi yang kita panggil business succession trust. Maknanya lengkap. Apa sahaja keperluan, apa sahaja keinginan tuan-tuan dan perempuan untuk membuat hasrat perancangan pewarisan, pihak My Pusaka ada menyediakan ya, insya-Allah. Jadi
Itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ni berkenaan dengan kisah pusaka isteri lama dan hibah isteri baru. Ya. Besok kisah 9 suku malam akan bersiaran lagi ya bersama dengan perunding yang lain dan juga kisah yang lain ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan semua akan bersama saya lagi pada minggu hadapan hari Selasa ya pada waktu yang sama 9 suku malam dengan tajuk hibah gagal angkara COVID. Ya. Sesungguhnya COVID-19 itu benar. Kematian akibat COVID-19 itu benar. Dan untuk sama-sama saya berkongsi pada petang semalam pada jam 7 petang ya, kenalan rapat saya. Kami pernah sama-sama tinggal satu rumah sewa di semasa sekolah menengah dulu ya. Kawan saya tu sekarang tinggal di Sungai Petani ya. Telah pun pergi meninggalkan kita semua pada jam 7 petang semalam disebabkan COVID-19. Ya, maknanya COVID-19 itu benar, kematian disebabkan COVID-19 itu benar. Maka kita yang masih hidup ni, yang Allah masih lagi beri peluang untuk kita hidup, ya, ambillah peluang itu untuk membuat perancangan, ya, melalui wasiat, pesanan, hibah, untuk memastikan anak-anak isteri kita, pasangan kita, ya, bakal-bakal waris kita lebih terjaga setelah ketiadaan kita nanti, insya-Allah. Jadi saya sudahi kisah 9 suku malam kali ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kita jaga kita, Allah jaga kita, insya-Allah. Amin.